Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Iskandar bin Zaidum. Saya merupakan pelajar semester 1 di Institut Pengajian Islam dan Taqwa Sabah. Hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dengan masyarakat, iaitu yang berkaitan dengan LGBT. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang LGBT, mari kita memahami perbezaan orientasi seks dan perilaku seksual. Orientasi seks iaitu ketertarikan seksual untuk memenuhi perasaan cintanya terhadap seseorang lain, bukan hanya secara jasmani dan juga biologi, tetapi secara rohani dan juga emosi. Manakala perilaku seksual pula adalah perilaku yang menggambarkan ekspresi berunsur erotis atau mengalami hasrat terhadap dorongan melakukan hubungan seksual. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang bermaksud, dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sekarang kita akan masuk tajuk kita, LGBT. Berdasarkan dua-dua komponen tersebut, iaitu orientasi seks dan juga perilaku seksual, kita dapat bezakan istilah-istilah yang kita akan sampaikan. Pertama, same sex attraction, SSA, iaitu ketertarikan seksual sesama jenis. Manakala gay adalah istilah yang digunakan kepada individu tapi lelaki untuk menggambarkan dia seorang mempunyai SSA dan juga identiti diri dalam kehidupan sosial. Manakala lesbian pula adalah untuk wanita, dan homoseksual merujuk kepada SSA dan juga perilaku seksual sama jenis dan merujuk kepada komuniti mereka sama ada gay dan juga lesbian. Yang kedua, men who have sex with men, MSA. Homoseksual tetapi digunakan untuk menggambarkan lelaki yang melakukan seksual dengan lelaki lain tanpa mengambil kira identiti diri seksual dalam masyarakat atau orientasi seksual yang dimilikinya. Manakala women who have sex with women, WSW, adalah ungkapan yang sama tetapi digunakan untuk wanita. Yang ketiga, istilah bisexual. Bisexual ni adalah ketertarikan seksual terhadap kedua-dua jenis kelamin, sama ada lelaki atau wanita. Transseksual pula adalah seseorang yang ingin mengubah identiti dan orientasi seks yang dimilikinya tetapi tidak menjadikan jenis kelamin yang dimiliki sebagai masalah dan tidak ingin mengubahnya. Manakala interseksual, seseorang secara biologinya tidak dapat ditentukan sama ada lelaki atau wanita kerana memiliki kedua-dua ciri, sama ada kromosom seks, dua alat kelamin dan lain-lain yang kita juga kenali sebagai khunsa. Manakala asexual pula adalah seseorang yang tidak memiliki ketertarikan seks sama mana-mana jantina. Sekarang LGBT. L merujuk pada lesbian, G merujuk pada gay, B merujuk pada bisexual, T juga merujuk kepada transgender. Kadang-kadang digunakan LGBTI, I merujuk pada intersex. Istilah bagi straight ataupun heterosexual pula adalah berlawanan dengan istilah homoseksual. Homofobia pula ialah golongan yang anti kepada komuniti homoseksual. Daripada surah An-Nisa, iaitu surah keempat ayat 1, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu daripada diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, daripada dirinya, dan daripada kedua-duanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Persoalan dari segi sains pula, golongan ini mereka sentiasa menganggap diri mereka terperangkap dengan aktiviti mereka, dan ada banyak yang hujah yang mereka gunakan. Antaranya pada tahun 1992 dan juga pada tahun 1993 dibuat satu kajian saintifik yang menyatakan bahawa homoseksual kononnya pengaruh daripada genetik sehingga menghasilkan kelakuan homoseksual.
begitu yakin para saintis ketika itu sehingga dilarang memberikan konseling kepada golongan-golongan ini. Namun, sekitar selepas 25 tahun, iaitu sekitar pada hari ini, didapati kenyataan itu adalah salah sama sekali. Tidak ada genetik homoseksual dan sebagainya. Sains itu penting, tapi sains bukan segalanya. Science is important, but science is not everything. Itu pendirian orang Islam. Jika bertentangan dengan agama, kita tolak 100%. Angkat agama, tolak sains. Pada hari ini juga, keluar kenyataan baru yang berkaitan dengan transgender. Keluarlah kenyataan sains, iaitu daripada negara Brazil, kajian MRI yang mendapati konon otaknya mempunyai ada satu benda yang menjadikannya transgender. USA baru-baru ini menyatakan penemuan saintifik tentang transgender, ada gen-gen tertentu yang mempengaruhi manusia sehingga dia jadi transgender. Tetapi sains dari sudut lain membantah dan mempertikaikan. Pada tahun 2015, maka ada seorang pakar sains kritikal di Johns Hopkins Hospital, Dr. Paul Matthew, tentang transgender, perubahan seks di kalangan transgender dari sudut biologinya adalah sangat mustahil. Sebab dia kata ada kajian-kajian yang juga saintifik yang dijalankan seperti di Vanderbilt University dan Department Klinik yang berpusat di kota London mengkaji budak-budak yang mempunyai kecenderungan terhadap transgender, dan didapati 70 hingga 80% masa berlalu perasaan itu hilang begitu saja. Seorang transgender yang terkenal di dunia, Walt Heyer, yang dilahirkan lelaki, namun pada usia 24 tahun dia merasakan diri dia terperangkap. Dia merasakan diri dia seorang wanita. Dia mengambil hormon dan juga pembedaan untuk menjadikannya seorang wanita, dan dia pun menukar namanya menjadi Laura. Selama 8 tahun dia menjadi seorang wanita dan dia rasa kecewa. Dan akhirnya dia juga merasakan dia seorang lelaki. Dan dia merasakan itu adalah satu kesilapan yang besar baginya. Hari ini beliau masuk TV untuk berceramah di gereja dan banyak tempat, malahan di universiti, untuk memberi kesedaran. Dan dia mewujudkan satu gerakan, iaitu Regret, untuk membawa transgender ini ke jalan yang benar. Dalam Al-Quran, gelaran Al-Fahisha, iaitu keji, dalam surah Al-A'raf ayat 80, Allah gunakan kepada mereka. Kerana apa dia keji? Sebab rujuk kepada fitrah manusia. Jangan cuba untuk cari hujah ataupun hela, dan juga jangan cuba untuk fikir untuk membenarkan nafsu yang bertentangan dengan fitrah yang Allah tentukan kepada kita. Hadis oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat pelaku yang melakukan amalan-amalan kaum Nabi Lut. Kenapa? Sebab ia bertentangan dan bercanggah dengan fitrah yang Allah tentukan kepada kita. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang melakukan hubungan homoseksual. Allah telah merakamkan dalam surah Al-Syu'ara ayat 165-166. Allah menggelar mereka sebagai kaumun adun, kaum yang melampaui batas. Surah Al-Hijr ayat 73 hingga 74, iaitu Allah menciptakan tentang azab mereka di dunia. Menurut tafsiran para ulama, suara pekikan kuat bumi Sodom diterbalikkan, dan Allah datangkan batu-batu belerang yang keras, iaitu gunung berapi, meletup ke atas mereka. Begitu juga pada tahun 79 selepas kelahiran Nabi Isa AS, ada satu bandar, nama bandar tersebut Bandar Pompei. Mereka mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, iaitu homo, dan digelar sebagai kota pelacuran. Para sejarawan, para arkeologi menyatakan itu sebagai kota pelacuran, di mana LGBT dan juga seks bebas diamalkan di merata tempat. Begitu ekspedisi, begitu terang dan nyata digambarkan melalui lukisan-lukisan di dinding juga. Namun tidak mustahil kehendak bagi Allah. Allah telah meledakkan gunung Sevier. 1748 penemuan kota itu
pada tahun 1748 penemuan kota itu. Dan mengejutkan, sebab apa? Mereka menjadi batu yang keras. Tidak mustahil itu gambaran yang Allah tunjukkan kepada kita apa yang dilakukan, dan juga kemungkinan Allah yang menunjukkan bahawa itu adalah azab Allah jika kita melakukan benda tersebut. Jadi ada analisis yang mengatakan kota seks bebas, iaitu kota Pompei, mengikut sejarah seorang lelaki yang berkahwin dengan perempuan dan dia wajib ada seorang pasangan lelaki, iaitu sebagai kekasih simpanan dia. Faktor penyebabkan berlakunya LGBT pertama disebabkan oleh pengaruh daripada media sosial dan juga media elektronik dan juga media cetak. Kelakuan sosang berkucupan antara lelaki dengan sama lelaki, wanita sama wanita, yang dimana tidak mempunyai tapisan. Secara jelas mereka nyatakan dalam media sosial. Begitu juga dengan kartun-kartun. Contohnya kita ambil daripada laporan di Huffington Post. Selain daripada itu, yang kedua, pengaruh daripada budaya luar. Ideologi seperti ini, hak bersuara, kebebasan individu, hak asasi manusia, kita mempunyai kebebasan, freedom. Itu yang digambarkan oleh kita. Pengaruh daripada rakan sebaya. Kita tidak nafikan jika di Malaysia kajian mengatakan bahawa mereka bermula pada umur 13 tahun di asrama. Mereka mempunyai sentuhan-sentuhan antara rakan, tetapi yang secara tidak jelas. Mereka tidak tahu itu sentuhan apa, dan menyebabkan mereka akhirnya terperangkap dengan situasi gitu. Liwat dalam kalangan asrama. Yang paling penting, lemahnya iman seseorang itu. Mereka mempunyai iman yang lemah, maka mereka terjerumus kepada lembah ini. Kesan daripada LGBT, kita kurang hebatnya kepada masyarakat juga individu. Dipetik daripada Lens Infection Disease March 2013. Transgender ini 49 kali lebih mudah kena HIV. Pada tahun 2018, transgender ini 5,000 kajian kes mendapati mereka lebih beresiko mengalami pembekuan darah dan menyebabkan penyakit jantung serta stroke. Pada tahun 2015, di USA menyatakan golongan homoseksual lebih mudah kena penyakit berjangkauan, dan ledakan kes ini sangat mengerikan, sangat menakutkan. Daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, pada tahun 2017 membentangkan 1,697 orang pengamal seks songsang adalah sebahagian daripada 3,347 kes HIV di Malaysia. 14 kali lebih tinggi berbanding individu penagih dadah yang melalui perkongsian jarum suntikan. Selain daripada itu juga, daripada JAKIM sendiri, lebih dari 313,000 orang di Malaysia itu sendiri golongan homoseksual. Mereka mempunyai masa untuk menyebarkan ideologi mereka. Daripada itu juga, ini cara yang kita boleh gunakan. Agensi-agensi daripada pihak atasan, daripada pemerintah sehingga badan bukan kerajaan, NGO, Non-Government Organisation, seharusnya turun ke lapangan untuk membantas perkara ini. Untuk meninjau masyarakat bagaimana, untuk meninjau anak-anak muda pada masa kini, apa kegiatan mereka lakukan. Ibu bapa seharusnya memantau anak-anak mereka, apa yang mereka lakukan. Guru-guru dan juga para pensyarah serta orang lain. Dan kita sendiri seharusnya mendekati mereka untuk menyampaikan rahmat, untuk menyampaikan kasih sayang itu, agar mereka kembali jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-A'raf. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk pada kata saya, maafkan daripada kesilapan kata, tutur kata dan juga kesilapan bahasa, terkurang ataupun terlebih. Itu segala kekurangan itu datang daripada diri saya, dan segala yang baik itu pada Allah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-A'raf.